Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, bersama saya Cikgu Hetty, masih lagi dalam unit 2, manusia. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia bahagian 2. Okey, sebelum kita mulakan kelas, apa kata kita baca doa penerang hati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, di akhir objektif PDPC kita hari ini, pada akhir sesi nanti awak semua mestilah boleh melakar laluan peredaran darah yang lebih oksigen dan laluan peredaran darah yang lebih karbon dioksida dalam tubuh manusia. Dan awak juga perlu boleh merumuskan kepentingan sistem peredaran darah kepada tubuh manusia. Hari ini awak berjaya jika awak dapat lakar laluan peredaran darah yang lebih oksigen dan lebih karbon dioksida dalam tubuh manusia serta awak boleh menyatakan dua kepentingan sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Mari kita mulakan. Sistem peredaran darah manusia. Seperti yang awak telah belajar pada sesi PDPC yang lepas, okey, peranan sistem peredaran darah manusia untuk mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumur seperti karbon dioksida. Dan 4 bahagian utamanya ialah jantung, salur darah, darah dan juga peparu. Ingat lagi tak analogi yang saya berikan? Darah seperti teksi. Dia akan membawa karbon dioksida ataupun oksigen. Salur darah seperti highway. Dialah tempat darah lalu dan bergerak ke seluruh tubuh. Jantung berfungsi untuk mengepam darah supaya darah boleh bergerak ke seluruh tubuh. Manakala peparu bertindak seperti stesen teksi, di mana di situlah berlakunya pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen semasa kita bernafas. Saya harap murid-murid semua masih ingat tentang fungsi bahagian utama sistem peredaran darah manusia. Okey, hari ini kita nak tengok laluan peredaran darah manusia. Ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ada pula salur darah yang mengangkut darah dari seluruh tubuh ke jantung. Okey. Mari kita tonton video yang saya berikan ni. Mekanisme laluan peredaran darah. Apa yang awak saksikan sekarang ialah degupan jantung. Jantung berdegup mengepam darah. Okey. Yang berwarna biru itu ialah darah lebih karbon dioksida, manakala yang berwarna merah ialah laluan untuk darah lebih oksigen. Okey, yang berwarna biru ialah bahagian kanan jantung dan juga yang berwarna merah itu bahagian kiri jantung. Okey. Jantung akan mengepam kedua-dua darah yang tinggi oksigen dan darah lebih karbon dioksida ke seluruh badan, termasuk bahagian yang kecil seperti hujung jari kita, dan di bahagian yang kecil ini oksigen daripada darah akan diserap keluar ke dalam sel, manakala karbon dioksida daripada sel akan diserap masuk ke dalam darah. Okey. Dan jantung kita akan mengepam 5 quarts darah setiap minit serta jantung kita juga akan berdegup 100,000 degupan setiap hari. Ini menjadikan dalam setahun 35 juta degupan setiap hari. Ini sekadar info lah untuk awak tahu betapa hebatnya ciptaan Tuhan. Okey, darah lebih karbon dioksida akan masuk ke dalam bahagian kanan jantung. Okey, dalam bahagian kanan jantung, darah lebih karbon dioksida akan masuk. Alright. Kemudian, dia akan dipam keluar pergi ke paru-paru. Okey, menerusi arteri pulmonary lah. Okey, akan dipam ke paru-paru. Okey, lepas tu karbon dioksida tadi kita akan hembus keluar ketika bernafas. Kita sedut oksigen. Oksigen pula masuk ke dalam darah, dalam paru-paru tadi. Dia ambil pula oksigen. Oksigen masuk ke bahagian kiri jantung. Darah yang lebih banyak oksigen ni masuk dalam bahagian kiri jantung.
Kemudian dia akan dipam keluar ke seluruh badan melalui aorta. Okey. Dia pam keluar ke seluruh badan. Okey. Okey, mari kita tonton video mekanisme laluan peredaran darah. Apa yang awak saksikan sekarang ialah degupan jantung. Okey, apakah kepentingan sistem peredaran darah? Yang pertama, kepentingannya untuk mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Kalau tak ada sistem peredaran darah, zat-zat makanan yang kita makan tak akan dapat pergi ke tempat yang sepatutnya. Manakala sel-sel dalam badan kita pula tak dapat oksigen. Darah mengangkut oksigen dari peparu ke seluruh bahagian tubuh. Dan darah juga menyerap nutrien dari usus untuk dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh bahagian tubuh. Barulah semua anggota badan kita dapat zat-zat yang diperlukan. Yang kedua, kepentingan sistem peredaran darah untuk mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan daripada tubuh. Yelah, kadang-kadang kita ni terhidu asap rokok, asap kenderaan, banyak toksin, banyak bahan kumuh yang berbahaya dalam badan kita. Jadi, darah mengangkut karbon dioksida dan juga bahan perkumuhan yang lain ke seluruh bahagian tubuh, ke peparu. Kemudian bila kita bernafas, kita keluarkan karbon dioksida tadi. Darah juga mengangkut bahan kumuh yang berbahaya tadi tu dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan melalui air kencing. Ingat lagi tak sistem perkumuhan? Kita dah belajar masa tahun 4 kan? Saya harap awak masih ingatlah. Okey, jadi rumusan PDPC kita hari ini dan juga pada sesi yang lepas, kita mesti ingat ada 4 bahagian utama sistem peredaran darah. SPD tu sistem peredaran darah iaitu jantung, peparu, salur darah dan darah. Okey, kemudian kita mesti tahu ada 5 bahagian laluan peredaran darah yang kita pelajari hari ini, iaitu yang pertama darah lebih oksigen dari peparu ke jantung, kemudian darah lebih oksigen dari jantung dipam ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga, oksigen diserap ke dalam sel manakala karbon dioksida daripada sel diserap ke dalam darah. Kemudian yang keempat, darah lebih karbon dioksida dari tubuh ke jantung. Dan yang kelima, darah lebih karbon dioksida dari jantung ke peparu. Okey? Tontonlah semula video yang saya berikan tadi untuk lebih kefahaman. Okey, kemudian apa kepentingan sistem peredaran darah? Yang pertama, untuk angkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Dan yang kedua, untuk mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Okey, tugasan untuk hari ini, awak lengkapkan lembaran kerja yang diberikan. Hari tu awak dah buat yang bahagian pertama, hari ini awak lengkapkan yang kedua. Kemudian ambil gambar lembaran yang dia telah disiapkan tu dengan jelas dan hantar kepada guru sains kelas masing-masing menerusi WhatsApp untuk disemak. Kemudian buatlah pembetulan jika perlu. Awak juga boleh dapatkan maklumat yang lebih mudah difahami dalam buku teks. Kalau awak rasa awak susah untuk faham video yang saya berikan, cuba rujuk buku teks dan baca dan cuba fahamkan. Sama saja ya. Okey, terima kasih. Jika ada sebarang pertanyaan atau awak perlukan bimbingan, boleh hubungi guru sains kelas masing-masing. Jumpa lagi.